بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengajian kuliah subuh kita pada pagi ini. Marilah kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam yang telah mengimani sembahyang subuh kita pada pagi ini, dan seterusnya Tuan Bilal yang telah menazankan untuk kita memanggil orang-orang yang solat insya-Allah dan mensyukurkan insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi kuliah ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesihatan yang diberikan kepada kita semua, kita bersyukur kepadanya insya-Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama, menyampaikan Islam sehingga kita mendapat hidayah Islam pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca hari ini insya-Allah hadis yang ke-6, hadis yang ke-6 ataupun hadis yang ke-59 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Bab kita adalah bab as-sidqu. Hari ini adalah hari yang hadis yang terakhir dalam bab ini. Jadi selepas daripada ini kita akan baca bab yang kelima. Baru masuk bab yang kelima. Dalam kitab ni banyak bab ni. Saya tak tahu berapa ratus bab ni. Ni kita tanya yang depan dia ada kitab. Jadi hari ini insya-Allah hadis yang ke-6 ataupun hadis yang ke-59. 6 tu maknanya 6 tu dalam bab ni, dalam bab as-sidq. Jujur maknanya. Hari yang lepas, pada minggu lepas kita baca tentang satu hadis yang panjang berkenaan dengan kisah Bani Israel. Jadi hari ini seorang raja daripada Bani Israel, seorang nabi, iaitu nama dia Yushab bin Nun. Hari ini kita akan baca hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang dipanggil Abi Khalid. Abi Khalid, ataupun nama sebenarnya adalah Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam ni, sebelum daripada kita masuk hadis ni dengan detail, kita kenal sedikit Hakim Ibn Hizam ni siapa dia. Dia ni seorang yang nak kata hebat jugalah, sebab dia sahabat Nabi. Tapi keistimewaan dia ialah seorang yang lahir di dalam Kaabah. Jarang orang boleh lahir dalam Kaabah. Maknanya mak dia tu masa mengandung dia tu masuk dalam Kaabah, tiba-tiba terlahir dia dalam tu. Tiba-tiba nak lahir, orang lahir di lipas. Kita lahir di hospital bersalin, dia lahir dalam Kaabah. Ada juga orang lahir dalam kapal terbang. Pelik sikit lah. Macam mana boleh naik kapal terbang, lahir dalam kapal terbang. Jadi Hakim bin Hizam ni seorang sahabat, banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam ni. Dia ni adalah merupakan anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah isteri Nabi. Jadi Khadijah ni ada adik-beradik. Dia ni anak kepada adik-beradik kepada Khadijah. Berbusik-busik sikit lah. Tapi maknanya mudahnya adalah anak saudara kepada Khadijah. Kemudian dia ni keistimewaan dia lagi, dia seorang yang pandai berniaga. Tak semua orang pandai berniaga lah. Kita jual benda tak laku, tak pandai. Tengok orang lain pada berniaga.
Macam mana? Ada jenis orang pandai berniaga. Dia ni pandai berniaga. Tak semua orang Mekah ni pandai berniaga. Jadi Nabi kita pandai berniaga. Walaupun tidaklah menjadi usahawan. Sebab kalau Nabi jadi usahawan, sibuk dengan berniaga, bila nak berdakwah menyampaikan agama kan? Jadi Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi yang pandai berniaga, seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Osman bin Affan. Jadi dia sangat-sangat kaya lah mereka ni, tak pandai berniaga. Ada orang tak pandai berniaga. Jadi dia ni lagi kehebatan dia cerita ialah satu lagi umur dia ni, Hakim bin Hizam ni, umur dia diberikan oleh Allah Ta'ala panjang. Dikatakan umur dia meninggal semasa umur 120 tahun. Jaranglah pada masa zaman tu orang yang berumur 120 tahun. Kalau orang biasa-biasa, ni zaman-zaman Nabi-Nabi dulu, yes, betul. Zaman Nabi Yusuf, tu memang orang zaman tu hidup lama-lama. Zaman Nabi Nuh lagi lama, 1000 tahun. Kalau Nabi Ibrahim dikatakan 170. Dikatakan, Allah Alam, tak tahu siapa yang dia. Jadi tapi dia ni 120 tahun. Dia masuk Islam ni agak lambat sikit, iaitu semasa Fathu Makkah. Fathu Makkah ni maknanya ialah Nabi dah 8, dia kira mana ni, tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi dah 8 tahun berhijrah, barulah Nabi buka kota Makkah. Orang Makkah semua masuk Islam, termasuklah yang masuk Islam ni ialah Hakim bin Hizam. Itu. Jadi masa dia masuk Islam tu umur dia 60 tahun. Dah tua dah. Jadi maknanya kalau kita kata 60 benceng lah ni, masuk Islam. Jadi ramai ulama-ulama macam tu. Dikatakan Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi lah, dia ni, dia mula mengaji pun, belajar dia bukannya kanak-kanak. Kalau Imam Syafi'i memang betul lah, daripada kanak-kanak tu dah belajar. Dah belajar dengan Imam Malik. Tapi ada orang yang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ni, dia ni dulu sibuk bisnes kain, bisnes apalah. Tinggal di metropolitan, di Baghdad, Abu Hanifah. Jadi Baghdad ni bukan tempat orang belajar, kali ikutnya ramai orang bisnes. Tapi dia ni lama-lama dia sedar. Lepas tu dia pun barulah tu mula dia start belajar. Bila dia start belajar, kemudian umur dia dah lanjut ke, barulah dia ni jadi ulama lah yang hebat, pengasas kepada mazhab Hanafi. Di tempat saya pun ada juga yang popular dalam internet. Tu orang tempat saya. Dia dulu masa muda-muda sibuk main gitar. Tapi lepas tu dia pergi belajar ke pondok. Pergi Patoni, dia pergi ke Kelantan. Dia belajar selama lebih kurang 8 tahun. Lepas belajar 8 tahun tu terus jadi alim, pandai bahasa Arab, pandai apa, baca kitab semua. Sekarang ni banyaklah pengikut, ada lebih 1 juta dalam apa je, dalam Facebook, YouTube. Dalam YouTube. Maknanya umur kita kata, kalau kita kata saya dah umur dah, malas dah nak belajar, atau insyaAllah jangan putus asa, insyaAllah. Mana tahu daripada mata-mata ni lahir ulama-ulama yang hebat, hasil daripada pagi ni punya semangat, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Sekarang ni mudah belajar kan, tekan je TV tu, keluar nak ulama mana. Jadi insyaAllah itu nama Hakim Hizam. Jadi dia masuk Islam umur dia 60 tahun. Selepas daripada itu dia telah berusaha mengembangkan agama ni selama 60 tahun pula lepas itu, sehingga dia mati. Itu hebatlah, kehebatan dia itu. Jadi seterusnya ialah dia, semasa Nabi SAW ini buka kota Mekah, Nabi telah berkata, satu kata-kata dia yang masyhur, Nabi kata, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Nabi kata, siapa yang masuk pada hari ini ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, dia akan selamat. Maknanya dia ni sama challenge, sama hebatlah dengan Abu Sufyan. Memang betul lah. Pada masa Nabi buka kota Mekah ni,
dua orang pemimpin yang masih tinggal lagi di kota Mekah ni pada masa itu ialah Abu Sufyan dan juga Hakim bin Hizam. Jadi orang Arab tu bila dia cakap macam tu, bila maknanya kalau masuk rumah Abu Sufyan selamat, masuk rumah Hakim bin Hizam selamat, artinya ialah dia sangat mulia dulu. Satu lagi ialah siapa yang masuk kepada Kaabah, kepada Baitullah, dia akan selamat. Jadi tiga lah, dua orang manusia, seorang ni masuk ke rumah Kaabah tu, dia akan selamat. Orang yang duduk meraya-raya ni, kalau kita sekarang ni curfew lah pun lepas pukul 12 malam, siapa tak keluar tak selamat lah dia, kena 500. Macam tu lah deta kan. Jadi maknanya orang yang duduk rumah selamat. Bukan rumah adalah hebat, tapi maknanya beranak lah di rumah malam-malam, jangan raya. Jadi itu Hakim bin Hizam kan. Jadi itulah cerita dia. Lebih kurangnya bila dia mati di zaman Khalifah Muawiyah. Muawiyah ni ialah khalifah selepas daripada Sayyidina Ali. Itu meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beriwayat di sini. Dia berkata, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis hari ini dia lebih sikit kepada ekonomi lah, ekonomi ataupun muamalat. Jadi kita cerita sikit tentang muamalat. Nabi SAW bersabda, dia kata al-bay'ani bil khiyari alam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini dia berkaitan dengan jual beli. Jadi jual beli ini satu perkara yang memang Islam ni ajar kepada kita. Cuma dulu kemungkinanlah perkara ni adalah tidak kitab ni. Tetapi dulu banyaknya kita bila kita belajar Islam ni, kita belajar sembahyang, puasa, zakat, haji. Kemudian bila habis haji kita pun macam habislah kita seolah-olah. Lepas tu ulang balik. Kalau belajar kitab dulu, belajarlah start mula-mula sembahyang tu sebelum sembahyang lah, iaitu kemudian ambil wuduk lah, mengenal air. Air tu 4 jenis, air mutlak, air muqayyad, air mustahmal, air itu mutawayyid. Kemudian tu belajar haji. Bila habis haji, naik kapal balik, sambunglah, sempurnalah Islam kita. Seolah-olah macam tu. Padahal bukan baru sempurna Islam, baru habis rukun Islam. Rukun ni macam tiang je. Kalau kita buat rumah, tiang sahaja. Orang tak panggil rumah, orang panggil tiang rumah. Tiang je tegak. Orang kata rumah tu tak siap. Jadi ulama kata ialah Nabi SAW kata bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Bukan yang 5 perkara itu Islam seluruhnya, bukan. Islam tu dibina di atas 5 perkara. Maksudnya tiang ada 5. Kalau tak ada tiang, tak boleh ada rumah. Jadi kita bina 5 perkara tu, itu baru nama dia ialah rukun Islam. Ar-rukun, arkan. Arkan tu makna tiang. Ni tiang. Tiang yang banyak. Tiba-tiba tak ada pun masjid ni ada tiang saja. Orang tak datang semayang, dia hujan kan. Gitu. Jadi salah satu daripada benda yang Islam yang besar ni, yang Nabi ajar dalam Islam, yang dalam Quran pun ada ayat panjang. Paling panjang ayat dalam Quran ialah cerita tentang jual beli. Ayat lain pendek, ayat istimewa jual beli ni. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menceritakan orang Islam dia mesti ada cara dia nak bermuamalah. Antaranya ialah berjual beli mengikut cara Islam. Bagaimana jual beli mengikut cara Islam ni? Salah satunya ialah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Nabi SAW berkata al-bay'ani. Bay'ani artinya ialah dua orang yang berjual beli, penjual pembeli. Jadi orang yang penjual pembeli lah kata kan. Buyer dengan seller lah. Tak kira lah nama apa-apa. Jadi Nabi SAW kata al-bay'ani bil khiyar. Khiyar ni dalam bahasa Arab khiyar ni dua makna. Yang pertama khiyar tu
Orang panggil apa? Panggil apa kat sini? Mentimun tu panggil apa je? Yang timun batang tu panggil apa? Yang hijau tu lah. Yang 2 biji RM1 tu, 3 biji RM1 tu. Timun juga kan? Timun. Itu dalam bahasa Arab khiyar juga itu. Jadi khiyar ni dua makna. Satu lagi, khiyar ni maknanya adalah boleh cancel, gitu. Boleh cancel jual beli. Bil khiyar maknanya pilihan. Dia ada option. Option apa? Option dia ialah dia boleh cancel jual beli tu. Jadi penjual dan pembeli, dua orang tu ada hak untuk mengcancelkan jualan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia ambil daripada hadis ni ialah malam, dia kata yatafarraqa. Nabi SAW kata selama mana kedua-duanya belum berpisah. Nabi kata dua orang pembeli dan penjual, dia boleh ada option untuk cancel jual beli dia selama mana mereka ni belum berpisah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau kita beli barang dalam supermarket, contohlah satu tempat kita dah beli, tiba-tiba kita nak cancel, dia kata boleh, selama mana dia belum keluar daripada tempat tu. Setengah mazhab kata tidak, bukan sekadar tu saja, lebih daripada itu pun boleh. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata dengan syarat. Jadi macam-macam lah. Ulama-ulama dalam 4 mazhab ni berbeza pendapat. Apa maksud yatafarraqa tu? Yatafarraqa ikut makna bahasa berpisah. Mazhab Syafi'i kata berpisah tempat. Berpisah tu body, physically. Dia sudah keluar balik rumah dia, dah tak boleh lagi, tiba-tiba datang semula. Kecuali mazhab Syafi'i kata kalau ada keaiban pada barang tu. Dia kata elok barang tu, tiba-tiba barang tu tak elok. Jadi kita pergi super safe. Super safe dia pergi alat elektronik 3 hari dia kan. Itu betul jaga lebih murah. Ada boleh tukar kalau yang tak elok. Gitu. Jadi setengah-setengah tempat kalau di UK lah, style 20 hari, 21 hari. Budak Melayu pula apa lagi ambil peluang lah, beli-beli, guna dulu. Hari yang ke-19 dia hantar balik, dapat duit. Tu jahat Melayu. Kita kata Melayu sebab kita tahu Melayu, orang Mongolia kita mana tahu. Tapi dia memang ada macam tu undang-undang dia. Maknanya beli barang kalau online, kalau online pun tak nampak beli apa-apa. Tapi maknanya dari segi Islamnya memang boleh. Dia kata al-bay'ani bil khiyar. Orang yang membeli menjual, dia boleh ada pilihan untuk mengcancelkan jual beli tersebut selama mana Nabi kata belum berpisah. Kemudian seterusnya Nabi kata fa'in sadaqah. Nabi nak cerita lagi cara jual beli dalam Islam ni. Sadaqah artinya ialah maknanya dia benar. Kedua-dua itu benar. Benar maknanya apa? Iaitu wabayyana. Nabi kata benar ni maknanya dia beritahu betul. Kalau barang tu rosak. Kita nak beli barang Facebook kan, nak beli telefon dengan dia bertanya dia ada hidden ada rosak tadi. Kadang-kadang kita beli nampak elok kan, kita guna 2-3 hari macam-macam lah, panas lah, kita hang lah, macam-macam. Kita nak beli barang tu. Jadi sebab tak ada warranty kan, tak ada warranty. Kalau ada warranty kita tak apalah. Ni tak ada warranty, jadi dia tak cerita. Itu nama dia tidak sadaqah dan tidak bagian. Dia tak benar. Dia kata okey, tak ada apa-apa tak ada. Okey semua cantik, tak elok. Nabi SAW kata orang yang nak berjual dan membeli ni dia mesti sadaqah wa bayyana. Dia mesti jelaskan, kena cerita apa tak elok barang dia. Sebab apa? Yang menentukan harga. Mungkin kalau tak elok orang tak beli ataupun orang beli murah. Jadi Nabi SAW kata kalau macam tu burika lahuma fi bainihima, maka dia akan diberkati pada jual beli keduanya. Tengok yang kita nak mana diberkati. Kita tak tahu duit yang kita dapat, orang yang menjual dapat duit. Tapi menjual dapat duit ni kalau tak berkat buat apa makan tak kenyang ataupun hilang ataupun terbakar ataupun tak tahu pergi mana, hilang tiba-tiba. Kalau di Malaysia, scammer. Sini tak tahu ada scammer tu kan.
Tiap-tiap hari boleh kan saya baca surat khabar Malaysia tu. Hari-hari kita ada. Hari ni aku hilang 50,000, hari ni aku hilang 60,000. Oh, kalau 1,000, 2,000 ni saya pun dapat juga applet ni. Saya pun dapat juga nombor sebab guna satu SIM card tu, nombor guna Malaysia masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp masuk. Dia masuk apa? Boleh tak nak pinjam duit? Boleh tak nak pinjam duit? Dia muka tu muka kawan kita tu. Dia tanya pula, cakap pasal apa? Hantar di mana? Oh, pandai pula hantar. Siap muka akaun dia tu, muka kawan kita, kawan lama. Kita kenal, oh Ana di sini. Ada jadi, boleh tak nak pinjam duit sikit? So masuk. Rupanya bukan saya seorang, lepas orang bercakap macam tu, orang cakap macam tu semua. Ada orang terkena lah. Ramai dah. Sebab tengok kawan dia kan, takkanlah esok Ana masuk balik duit. Ana tengok hilang dulu. Minta nombor akaun, dia berilah nombor akaun. Kenapa bukan nama awak? Tak, ini family saya. Oh, memang saya kena betul-betul. Yang hantar tu nama tu siapa? Tu kawan saya, kalau jadi datuk betul-betul di Malaysia tu jauh kata. Bohong betul. Lepas tu cek-cek dengan orang memang betul. Scammer saya pun kena, dia kata. Saya pun kena juga. Berapa dah? Jadi kita pun beritahu dia betul ke? Inta punya ni bukan kita anak tak pernah orang guna muka saya nak. Bahaya betul saya. Jadi itulah cerita. Hilanglah. Jadi ada keberkatan tak? Tak ada keberkatan. Bukan berkat menipu kan. Jadi maknanya kita ni buat, kalau duit kita tu kalau tidak diberkati oleh Allah SWT, dia banyak pun jadi macam tak ada banyak. Ada orang sikit je duit dia kan. Dia dapat gaji sikit je, katakan 300, 400, 500 bulan. Tapi bila berkat, dia tak tahu kan, senang hati, tak ada masalah kan. Macam tu kan. Maknanya kita kaya, katakan banyak duit dapat gaji, tak tahu berapa, banyak 15,000 lah, 15,000. Tapi hidup tak lena-lena. Sakit hatilah, bergaduh lah suami isteri, bergaduh anak yang buat perangai, kena tangkap dadah pula, macam-macam. Itu maknanya tidak diberkati kan. Banyaklah cara tidak diberkati itu. Jadi nak berkat ni memang ada dalam Islam. Allah SWT sebut, Nabi SAW pun sebut dalam hadis ni, orang yang di antara cara nak dapat berkat ialah kita kena jujur di dalam jual beli. Dia susah sikit. Nabi SAW satu hari pergi ke pasar Madinah. Ada orang jual buah apa dah, buah taman kan. Buah taman. Lepas tu Nabi tengok atas tu cantik. Kemudian Nabi ulur tangan, masuk tangan ke bawah tu. Bawah. Tengok-tengok tak cantik teruk. Dia kata basah. Jadi Nabi kata, ni apa ni? Apa ni? Dia kata, oh minta maaf ya Rasulullah. Dia kata, sebab hujan, bawah tu basah. Dia kata. Jadi aku letak di bawah. Bila aku nak jual, kau akan ambil yang bawah, timbang. Jadi bila timbang yang bawah, satunya kalau basah dia berat, yang keduanya tak elok, pun basah. Jadi ada kena hujan. Jadi awak tipu macam tu lah lebih kurang. Kemudian Nabi pun berkata dalam satu hadis dia, man wasyana falaysa minna. Nabi kata siapa yang menipu kita, maka dia bukan daripada umat kita. Jadi Nabi tak mengaku umat orang yang menipu. Jadi yang keduanya, wa in katama. Kemudian Nabi SAW kata, jika sekiranya dia katama. Katama menyembunyikan. Kedua-duanya menyembunyikan. Dia maknanya Nabi SAW sebut ni kedua-dua. Kerana kalau kita sekarang tak ada masalah sangatlah kan, sebab duit sebelah satu pihak ni duit, sebelah satu ni barang. Biasanya orang menyembunyikan keaiban barang tu. Keaiban atau barang. Tapi setengah-setengah cara jualan dulu, dia pakai barter kan. Barter sistem. Barter sistem maknanya tukar barang dengan barang. Jadi mungkin barangnya ada kecacatan, mungkin barangnya ada kecacatan. Jadi dia masing-masing tak cerita kecacatan. Itulah yang Nabi marah, yang Islam marah. Fa'in wa'in katama. Kalau dia menyembunyikan, wa kadzaba, dan menipu. Kalau menyembunyi itu maknanya tak cerita. Dia kalau ikutnya dalam fiqh, dia sebut kan, kalau nak beli buah tu kena tahu isi buah tu. Kalau tak, boleh khiyar, boleh option. Jadi kita tak nak belah lah kan. Kita beli apa ni, timun Cina, berapa timun Cina saya terbikai apa, sekoi. Sekoi ke? Buah
Temikat. Sekoi. Sekoi apa? Apa sebut pun tak pada sekoi. Kan dia tertutup macam tu. Kalau kita beli di supermarket tu, kadang-kadang dia dah belah, dia letak plastik tu, itu nampak lah merah ke, ada biji, tak ada biji ke, masak ke tak. Tapi kalau tertutup je tu, mana kita tahu? Kita buat balik rumah, tengok, ya Allah, habis macam berai semua, masam lah, contoh lah, ataupun tak masak lah buah tu. Kalau durian, ambil, tengok balik semua teruk kan. Ambil kulit durian tu balik. Apa ni, penjual tu dia kata elok. Sebab tu lah ada style cara tu digoreng kan, dia tek-tek kan. Hari tu tengok dia isi kan sikit, tolek sikit, lepas tu tak beli, makan je, test dia. Jadi tu dia kata dalam fiqh kata kalau nak beli buku, nak beli buah, mesti tahu isi dia. Kalau tak, boleh khiyar dia kata. Kalau dia kata, penjual tu kata okey, tiba-tiba tak okey, sepatutnya kita boleh tukar dalam fiqh. Ataupun buku, sehingga buku kata ulama fiqh kena cek dalam itu. Tulisan ada tak ada apa, semua putih tak putih. Kadang-kadang ada putih tau kan, kosong tak tercetak kan. Jadi itu pun kecacatan pada buku. Jadi begitulah cerita dia. Nabi SAW kata, kalau dia menyembunyikan, kalau kita tahu barang yang kita nak jual ni ada kecacatan, kita mesti cerita satu benda yang akan menjatuhkan harga dia. Ataupun Nabi kata seorang yang kazabah tu tipu tu artinya yang macam ni, dia kata macam ni, dia kata tak ada. Kalau orang tu tanya ada, tak ada, kita tipu. Kalau menyembunyi, dia tak cerita sebenarnya kan. Sepatutnya kena list down kan apa yang yang ada masalah. Kemudian Nabi kata muhiqat barakatu baihima, maka akan dicabutlah atau akan dipadamkanlah barakat daripada jual beli kedua-dua. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini ialah bagaimana, apa kaitan hadis ini dengan yang kita kata as-sidq, iaitu apa ni, jujur ni. Jadi Nabi Imam Nawawi bawa hadis ini untuk menunjukkan bahawa seseorang tu kalau nak jual, dalam jual beli dia kena jujur. Itu luar dia dan dalam ni adalah sama. Apakah yang dirapati yang patutnya kita ambil daripada hadis ini? Kata ulama, yang pertama sekali ialah subutul khiyari majlis lil mutabayi'aini, wa hadha inda syafi'iyyah wal ahnafi la yathbutuna khiyarul majlis wa yahmiluna at-tafarruq ala at-tafarruq bil aqwali. Ini kata, jadi dia kata sini ialah adanya yang dipanggil dalam khiyar majlis. Orang yang nak berniaga, orang nak jual pasar malam ke, pasar siang ke, nak jadi berkedai ke, nak buat apa jualan lah kan. Ulama kata menjadi fardu ain ke atas mereka itu untuk mempelajari hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan muamalat. Orang nak berniaga, orang tak nak berniaga, sudahlah. Dia nak duduk di kampung sorang-sorang diri, dia tak nak jual, tak nak beli, dia nak tanam sendiri. Itu terpulang pada dia. Tapi sesiapa saja yang nak berniaga ataupun sesiapa saja yang nak pergi berkedai melakukan muamalat, sama ada nak beli ke, nak jadi penjual ke, maka dia mesti tahu hukum-hukum yang berkaitan. Sebab itulah kita kata juga bahawa fardu ain ni maksudnya apa? Fardu ain ni ialah semua benda yang patut, yang wajib bagi seseorang tu tahu. Sama ada dia wajib buat perkara tu ataupun dia nak buat perkara tu. Yang pertama wajib buat. Wajib buat apa? Sembahyang contoh. Sembahyang wajib buat oleh semua orang. Jadi oleh kerana itu semua orang wajib belajar tentang sembahyang. Yang berkait dengan sembahyang sebelum daripada itu ialah bersuci. Jadi bersuci itu banyaklah cabang-cabang dia. Haid lah, nifas lah, wudu lah, tayamum lah. Nak wudu mesti tahu tentang air. Air yang jadi hakim. Jadi sebab itulah ulama kata taharah wajib dibelajar oleh semua orang. Sembahyang wajib dibelajar oleh semua orang. Jadi kalau buat tanpa belajar, dia mungkin boleh jadi salah. Ikut orang saja. Sebab tu jadi ikut orang, pergi belakang orang, nak minta dia jadi imam, pergi tepuk dia, contoh tepuk belakang. Begitu. Kita datang lambat, kita tengok imam dah habis sembahyang jemaah.
Kita pun tengok ada seorang sembahyang, kita pergi belakang, kita pun tepuk dia. Dia tu pun terkejut. Apa tepuk aku ni pula? Tak ada kan, tepuk-tepuk tu tak ada. Dia tepuk dalam mazhab Syafi'i ni ialah tepuk orang. Kalau kita datang seorang-seorang belakang ni, kita seorang nak masuk tak boleh dah. Kena pun, ujung sana ke. Kita duduk diri sini. Dia makruh sembahyang seorang diri. Dalam sop seorang diri mana kan? Jadi macam mana nak buat? Dia mesti duduk di belakang imam ni, sini kan. Bukan duduk belakang imam, duduk di bawah kawasan imam lah. Kemudian dia akan tepuk orang yang duduk di belakang di sini lah. Jadi orang tu akan berunduk ke belakang, menemani dia. Jadi ayat ni kosong ni kena tolak lah. Tapi itu sekarang tak boleh lah kan. Sebab nanti tolak ni sejadah macam mana akan menang bergerak kan. Tapi begitu lalu kurang dalam keadaan biasa. Saya cerita dalam keadaan biasa. Jadi dia tarik, bukan tarik lah, tepuk seorang. Yang depan ni pula, sebab tu orang yang berada di belakang imam ini, dia kena tahu. Sebab tu kena orang yang belakang imam, orang yang alim sikit lah. Dia kena tahu ilmu-ilmu sikit kan. Jangan orang dah tepuk dia pun marah pula. Apa tepuk-tepuk aku? Aku dah jadi makmum, apa tepuk aku kan? Pula dia pula. Patutnya dia undur. Itulah dalam mazhab Syafi'inya yang menepuk tu. Cerita pasal tepuk-tepuk orang sembahyang ni, orang sembahyang kita nak jadi imam, tak perlu tepuk. Sebab apa? Imam tak wajib niat imam. Makmum tu wajib niat makmum. Jadi awak lah yang berniat. Begitu. Itu contohnya ialah kita ni kadang-kadang kita buat amalan kita ikut orang. Sebab apa tepuk? Sebab tengok orang lain tepuk. Dah kalau orang lain terajang tu, dia pergi terajang depan tu. Kita pun terajang juga dia ikut orang. Contohlah tu. Itu mengaruh saya. Tapi maknanya ialah amalan ni kena belajar. Tak boleh pakai ni. Jadi itu yang pertama, sembahyang. Kita kena baca, wajib belajar. Puasa, bila masuk Ramadan, dekat Ramadan kita wajib belajar tentang puasa. Seperti siapa yang tak tahu lah, siapa yang tak tahu tak apa. Tapi kalau tak Ramadan lagi, lambat lagi, dia masuk Islam katakan, bulan Syawal. Jadi tak perlu dia belajar tentang puasa lagi. Dia belajar tentang yang lain dulu, yang perlu. Macam itulah seterusnya. Zakat, kalau dia ada harta, haji bila sampai dia ada kemampuan. Tapi ada perkara-perkara lain yang kita nak buat dia jadi fardu ain. Inilah di antaranya ialah bagaimana yang kita cerita, iaitu bab-bab jual beli. Jadi bab jual beli juga adalah merupakan fardu ain bagi orang yang nak berjual beli. Kalau awak tak nak berjual beli, terulang pada awak tanam padi sendiri, pergi mengairkan sendiri, tapi nak beli tali macam mana? Nak beli bukan, kena beli juga, jual beli juga. Itu contoh kan. Pergi tangkap sendirilah, naik perahu, terjun dalam sungai tu, tangkap ikan buat dengan tangan. So, naik perahu tu, naik perahu kena beli pula, buat sendiri perahu. Semua nak buat sendiri. Barulah tak wajib belajar tentang jual beli. Kalau tak, wajib belajar tentang jual beli. Jadi banyaklah sebenarnya perkara-perkara yang sepatutnya kita belajar tentang agama ni, tetapi kita kadang-kadang kurang apa panggil? Kurang cakna, kurang sensitif, kurang tahu. Jadi insya-Allah boleh belajar insya-Allah. Pesan kepada orang-orang yang ni semua kena belajar. Jadi kami ni ada buat apa ni, hari tu ada buat survey budak-budak universiti tu. Saya suruh lah kan, sebab dia belajar ekonomi, belajar muamalah semua ni, pergi satu kumpulan tu pergi buat apa ni, kan tanya orang yang bekerja di pasar gaduh, pasar malam, tak malam juga, siang pun juga kan, pukul 3 petang ada dah. Jadi dia pergi interview tentang beberapa perkara tentang hukum-hukum fiqh. Nak tengok tujuan dia nak buat uji kaji itu ialah mereka semua ni tahu tak tahu, sebab mereka semua ni berjual di situ. Jadi tahu tentang hukum fiqh tentang jual beli. Jadi majoriti hasil dia ialah ramai tak tahu. Tak tahu pun hukum-hukum fiqh. Jadi kalau tak tahu, macam mana berjual beli? Begitulah kan. Jadi kalau ikut ulama katanya ialah salah bagi orang yang tidak tahu hukum jual beli, dia pergi berjual beli. Jadi maknanya banyak perkara sebenarnya boleh belajar je. Jadi letaklah nanti, letaklah ustaz seorang itu. Jadi tu kalau itu macam hospital kan. Itu kan. Jadi itu bab yang bab yang keempat
daripada bab kita akan masuk sekarang ni ialah pada bab yang kelima dalam kitab kita ni, iaitu babul muraqabah. Iaitu kita akan bincang Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah tu artinya ialah sentiasa memerhatikan, sentiasa merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Itu maksud muraqabah. Jadi kalau dalam zaman moden ni, muraqabah, nama muraqabah tu ialah CCTV tu, dalam bahasa Arab nama dia muraqabah. CCTV. Sebab bila ada CCTV dalam lift ke, dalam di jalan raya ke, di mana-mana, orang tak takutlah dia nak buat salah. Sebab tu dia rasa ada benda. Orang ambil gambar dia. Jadi kita ini, CCTV kita yang utama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melihat kita. Jadi tentang perkara inilah Imam Nawawi bawa hadis-hadis, ayat-ayat mula-mulanya Al-Quran yang berkaitan, dan kemudian akan bawa hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan al-muraqabah. Jadi hadis ni ada banyak juga dan panjang-panjang kan. Saya baca dulu beberapa ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata telah berfirman berkenaan mengenai dengan al-muraqabah. Yang pertama Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu Wa Taala dia kata melihat kamu ketika kamu bangun dan ketika kamu taqallub. Taqallub ni ke sana kemari, bergerak sini. Kalau masa tidur, fis sajidin, semasa kamu sujud, kata pada kamu sujud. Jadi ayat ni dia nak beritahu ni ialah Allah Taala ni melihat kamu di dalam semua keadaan. Itulah maknanya. Kamu berdiri, kamu duduk, kamu bergerak macam ni, semua Allah Taala tahu, semua Allah Taala lihat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat tadi adalah daripada surah Asy-Syu'ara, ayat surah Asy-Syu'ara. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala ni sentiasa bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Kita kata dalam akidah kita Allah tidak bertempat, tapi maksud sini ialah Allah Taala melihat di mana saja kamu berada. Kamu ada dalam gelap ke, dalam cerah ke, dalam dalam rumah ke, dalam di mana-mana. Kamu ada dalam gua ke, masuk dalam bumi ke, masuk dalam kotak ke, Allah Taala sentiasa melihat apa yang kamu buat. Maknanya tak ada tempat yang boleh lari daripada apa yang daripada pandangan Allah SWT, pengetahuan Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman lagi dalam Al-Quran yang lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai', dan tidak ada satu benda pun yang boleh tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga di langit. Jadi kalau kita ni hebat manusia pun dia hanya tahu apa yang ada di keliling dia saja, yang dia boleh nampak. Itu pun banyak dia tak tahu. Rahsia-rahsia yang tak nampak. Orang belajar dia tahu. Contoh yang dia kata, kita tak tahu lah ada gravity. Oh tak. Elektrik, mana nampak elektrik kan? Apa tu sentuh lah. Nampak wire tu tersentuh, apa tu mati. Sebab tu saya tak nampak pun elektrik. Itu memanglah orang belajar ni dia tahu. Kita dulu kan tak tahu, kita ambil seorang, orang tak pernah tahu adanya elektrik. Dia kan mati nanti. Itu contoh lah. Jadi maknanya ada benda tak nampak, tapi bila kita belajar, kita tahu. Kita tak belajar, kita tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada benda pun yang tersembunyi daripada. Sama ada benda tu manusia nampak ataupun manusia tak nampak. Ada, kita kata radio, kata kan? Radio mana kita nampak, kita pun tak dengar radio kalau guna telinga biasa. Tapi kena ada alat nama dia radio. Kemudian dia boleh tangkap, nama dia frekuensi. Frekuensi macam mana? Frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Macam tu juga cahaya kan. Ada cahaya yang kita tak nampak lah, nama dia ultraviolet. Kita tak nampak kan? Tapi dia duit palsu. Bila kita letak bawah duit palsu, letak alat dia tu, kita boleh nampak duit ni palsu. Dia keluar cahaya, ada color-color dia menunjukkan dia ni palsu. Jadi maknanya mata kita lemah, telinga kita lemah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada yang tersembunyi daripada dia. Seterusnya Allah Taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad,
sesungguhnya Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kamu. Melihat yang mirsad ni mana sentiasa dalam memerhati. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala beritahu kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun itu ialah mata yang khianat. Mata khianat ni maknanya kita ni bila tengok sesuatu benda, kadang-kadang lah katakan, kadang-kadang kita tak tengok benda tu, tapi kita tengok benda yang lebih dalam. Contoh dia sebut kha'inatal a'yun ni melihat aurat. Kita contoh lah, kita tengok TV. Dalam TV tu kadang-kadang ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat. Ada orang tengok pada aurat tu, dia tengok comel, cantik lah ni perempuan ni gini-gini. Contoh kan, ada orang tengok tak perasan benda tu, dia tengok benda lain kan, walaupun benda tu duduk depan dia. Jadi maknanya macam mana boleh beza sedangkan tengok perkara yang sama. Tengok mana itu nama dia kha'inatul a'yun. Makna khianat mata. Mata yang khianat. Kadang-kadang pandang tapi tak lihat, kadang-kadang lihat tapi tak pandang. Macam kita kata doktor. Doktor ni dia kerja dia apa ni macam-macam. Kadang-kadang terpaksa tengok aurat orang. Betul-betul. Kadang-kadang bukan setakat aurat, apa benda tengok. Orang nak bersalin ke dia? Perempuan nak bersalin, nak tengok apa? Mesti kena tengok bukan aurat, habis aurat tak tengok kan. Tapi kadang-kadang doktor kan sebab memang nak menyelamatkan orang tu, kadang-kadang doktor nak bersalin dalam kapal terbang. Jadi dia pun iklan dalam kapal terbang tu. Siapa doktor sini sila angkat tangan. Betul lah tu. Doktor pun apa? Alhamdulillah. Doktor mestilah kena angkat tangan. Dia kata malas aku, dono lah. Biarlah. Perempuan nak bersalin dalam kapal terbang. Jadi perempuan nak bersalin dalam kapal terbang. Doktor ada seorang, doktor lelaki dia nak bersalin tu mesti perempuan tau. Lelaki tak beranak tau, tak bersalin. Jadi dia pun macam mana nak kena buat lah. Kalau tak mati perempuan dengan dia, atau mati anak. Contohlah kalau tak buat dengan hidup. Jadi maknanya sini pada masa tu tengok tapi tak lihat. Allah Alam lah guna perkataan apa. Tapi maksudnya itu kha'inatul a'yun. Nak tengok tu kadang-kadang kita sengaja cari nak tengok benda-benda yang aurat dan sebagainya. Itulah nama dia Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kamu lah mendengar. Kenapa kamu lihat? Dan kemudian Allah Ta'ala wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam dada kamu, apa yang kamu sembunyikan, yang terletak dalam hati dan sebagainya. Wal ayat fil bab kathirah maklumah. Dan ayat yang dalam bab ini sangat-sangat banyak dan semua tidak tahu. Jadi oleh kerana itu bacalah sendirilah. Itu saya tambahkan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan datang kita akan masuk kepada bab hadis-hadis yang berkaitan. Hadis dia sangat-sangatlah panjang, iaitu 2 muka surat. Untuk bab hadis yang pertama berkenaan dengan al-muraqabah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT akan menjadikan hari kita ni hari yang ceria-ceria selalu, insya-Allah. Dimulakan dengan satu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tangguhkan pagi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.